peruntukan yang kita telah berikan. Kita telah memberikan, ini yang tadi 55 juta yang berhormat, tidak termasuk 15 juta yang akan kita agihkan melalui skim pinjaman yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya 55 campur 15, hampir 70 juta akan disalurkan ke kampung-kampung baru. Yang keduanya, saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat tadi berkenaan permasalahan yang kita hadapi dan cabaran mengenai master plan New Villages ini ataupun plan induk kampung baru, Tan Sri. Oleh kerana dalam plan ini banyak perkara-perkara yang cross-cutting, maknanya kementerian-kementerian lain juga bertanggungjawab, dan di bahagian KPKT kita telah jalankan tanggungjawab kita melalui pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi soal tanah contohnya adalah bidang kuasa kementerian lain ataupun kerajaan negeri dan juga bahagian pertanian. Jadi apa yang saya ingin cadangkan di sini yang berhormat ialah saya akan bawa isu ini ke perhatian kabinet dan sudah tentu saya pasti akan memikirkan bagaimana cara untuk menjadikan master plan ini sebuah realiti yang lebih efisien dengan mengambil kira pembabitan kementerian-kementerian lain yang berada di kampung baru yang mempunyai tanggungjawab ke atas kampung baru. Satu cadangan yang baik dan ini akan bawa ke kabinet. Terima kasih. Sila, Ibu Tebal. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih pada Menteri. Saya dapati di beberapa tempat kampung baru, utamanya di Pulau Pinang, didiami oleh warga emas Tan Sri Yang Dipertua. Dan saya tak pasti di negeri lain, tapi di Pulau Pinang beberapa tempat ini didiami kebanyakannya oleh warga emas, orang yang umur 60 tahun ke atas. Jadi kampung baru ini seolahnya mati dengan aktiviti yang tak berapa rancak. Jadi apakah usaha kerajaan untuk menjadikan kampung-kampung baru ini lively balik, umpamanya menarik minat kembali generasi muda ke kampung baru, dan adakah rancangan pihak kerajaan untuk menjadikan kampung setengah daripada kampung baru ini new growth center dengan izin Tan Sri. Itu. Okey. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan yang berhormat daripada Nibong Tebal. Dalam rancangan plan induk kampung baru sudah tentu kita memikirkan bagaimana untuk membina industri di kawasan-kawasan kampung baru ini, terutamanya kawasan industri cottage ya, dengan izin, iaitu yang ada kaitan dengan SMI atau small and medium industries di kawasan-kawasan yang berpatutan. Kemudian kita juga akan memikirkan bagaimana untuk memberikan sokongan terhadap aktiviti sukan dan dalam teras nombor 4 contohnya. Saya sebut di sini dengan izin, to support sporting, cultural and social activities through the provision of infrastructure and social amenities, dengan izin. Dan ini adalah sebahagian daripada cara kita untuk membangunkan kampung baru. Yang menjadi cabaran kita ialah seperti mana yang berhormat Aritam katakan tadi, ialah bagaimana kerajaan boleh memastikan tujuan dan objektif plan induk ini dapat direalisasikan apabila kementerian-kementerian lain yang terlibat. I think itu cabaran yang paling awal dan saya amat bersetuju dengan cadangan yang berhormat Aritam. Kita akan bawa dan kita akan lihat semula, mungkin kita perlu tubuhkan satu jawatan kuasa khas yang memantau perkembangan pembangunan kampung baru ini yang merentasi semua kementerian. Jadi ini cara yang terbaik. Dan yang keduanya untuk makluman Nibong Tebal ya. Untuk makluman Nibong Tebal, Pulau Pinang juga mendapat peruntukan yang meningkat setiap tahun. Untuk makluman yang berhormat. Contohnya untuk kita bermula pada tahun 2000. Ya, peruntukan yang diberi hanya RM214,604 ya, naik kepada RM1,085,000 untuk tahun 2011 dan pada tahun 2012 naik lagi RM1,426,599. Jadi sebenarnya kerajaan masih lagi membantu semua negeri-negeri juga termasuk Pulau Pinang dalam memberi peruntukan untuk kampung baru. Terima kasih Tan Sri. Yang berhormat Datuk Dr. Tan Kee Kong, Bangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya ialah nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan Sri.
Untuk makluman ahli yang berhormat Bangsa Maju, jumlah keseluruhan ini diperuntukkan bagi projek River of Life, Greater Kuala Lumpur dan Klang Valley dianggarkan sebanyak 4 bilion ringgit dan projek ini dijangka akan dapat disiapkan sepenuhnya pada tahun 2020. Terima kasih. Sila, semaju. Terima kasih atas jawapan yang ringkas. Saya nak minta soalan tambahan, iaitu satu kampung tradisi di namanya Kampung Puas Sebarang, iaitu seluasnya lebih kurang 22 ekar tanah reserve Melayu dan ada 60 buah keluarga yang duduk di sana lebih kurang 70 tak. Soalan satu ialah, perlukah tidak kerajaan ambil semua tanah seluasnya 22 ekar sebagai river reserve? Dan nombor dua, pampasan yang diberikan oleh kerajaan ia hanya satu low cost flat untuk sewa, wang tunai RM1,000, lepas tolak deposit DBKL hanya RM602. Ini tidak wajar dan tak cukup. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Soalan yang berhormat pun ringkas. Saya pun jawab ringkas lah. Takkan saya nak jawab panjang lebar. Saya tak perlu untuk mendapat liputan dalam televisyen. Walau macam mana pun saya ucap terima kasih di atas soalan tambahan yang berhormat. Makluman ahli yang berhormat, kita mempunyai berbagai-bagai masalah di wilayah, khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Oleh kerana tanah-tanah yang diterokai secara haram. Untuk makluman yang berhormat, memang betul kolam takungan banjir Kampung Puah 1 sekarang ini sedang dilaksanakan dan perbaikan tebing sungai bagi tujuan tempatan banjir di bawah program River of Life. Pembinaan projek ini adalah di atas tanah kerajaan yang dimiliki oleh Jawi dan ini merupakan reserve kubur. Tetapi banyak orang telah menerokai dan membuat rumah di atas kawasan ini. Kalau kita nak ambil balik, kalau tak buat River of Life pun kita terpaksa ambil balik untuk menyediakan tempat kubur untuk orang-orang Islam. Dia di dalam kawasan ini mempunyai 34 keluarga, 34 orang, 13 keluarga, 21 termasuk bengkel dan lain-lain. Untuk maklumat yang berhormat, bila kita nak bangunkan projek River of Life ini, kita bukan hanya kira kawasan, tapi kita juga terpaksa mengambil kira masalah air buangan yang dilakukan oleh rakyat di dalam sungai-sungai yang kita nak perbaiki tahap kebaikan air dalam sungai tersebut. Jadi kita terpaksa mengambil semua kawasan ini untuk memastikan bahawa kawasan ini dibangunkan dengan secara betul supaya apa yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa air dalam sungai ini boleh dipegang ataupun tidak akan membawa kemudaratan kepada rakyat, maka kita terpaksa melaksanakan mengambil semua kawasan ini untuk memastikan bahawa tidak ada kawasan-kawasan yang dalam ataupun orang-orang yang dalam tempat ini melakukan perkara-perkara yang tidak diingini yang akan mencemarkan air di dalam sungai tersebut. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebenarnya projek River of Life ini merupakan satu aset yang amat bernilai yang belum dibangunkan sepenuhnya. Cumanya agak malang sedikit sungai-sungai di Kuala Lumpur ini tidak begitu besar dan lebar. Jadi persoalan tambahan saya, berapakah sebenarnya jangkaan nilai sumbangan projek River of Life ini kepada ekonomi negara, khususnya untuk di Kuala Lumpur? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat daripada Kuala Kangsar. Yang sebenarnya apa yang telah kita lakukan ialah, walaupun saya telah sebut kos projek ini sebanyak 4 bilion, kita menganggarkan kalau semua projek ini telah siap, kita berkeyakinan bahawa dia akan memberi pulangan yang lebih tinggi daripada jumlah yang kerajaan telah belanjakan. Kerana kita pastikan bahawa tanah-tanah khususnya di tebing-tebing sungai yang telah kita naik taraf khususnya dalam kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu sebanyak 10.7 km saja yang saya jaga. Dia ada 110 km. Yang lain itu terletak di negeri Selangor. Hulu Selangor, hilir Selangor. Saya di tengah-tengah. Ini masalah yang sedang dihadapi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
Kerana Selangor terpaksa membantu kami memastikan bahawa apa yang berlaku di Hulu Selangor, yang air-air yang turun ke wilayah Persekutuan ini juga dijaga dan dipastikan bahawa tidak ada pencemaran. Ini masalah yang sedang dihadapi oleh kita. Walau macam mana pun, untuk menjawab yang berhormat daripada Kuala Kangsar, saya berkeyakinan selepas tebing-tebing sungai ini dinaikkan taraf dan juga diperbaiki, nilai tanah akan meningkat dan tanah-tanah kerajaan yang berada di tebing-tebing sungai ini akan dijual secara tender kepada masyarakat dan kepada sesiapa yang berminat, dan kita akan mendapat pulangan semula apa yang telah kita belanjakan. Sekian, terima kasih. Masih. Yang berhormat Datuk Haji Datuk Nasrun bin Datuk Mansur, silam. Tuan Sri Speaker, soalan saya soalan nombor 3. Assalamualaikum, salam sejahtera Tuan Sri Speaker, terima kasih YB Silam. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Malaysia mensasarkan untuk menjadi hub global keuangan Islam dan hub pendidikan keuangan Islam di peringkat antarabangsa. Oleh itu, kerajaan menjalankan usaha berterusan untuk memperkasa industri keuangan Islam supaya terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Antaranya, pertama, Pelan Sektor Keuangan 2011-2020 yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia menggariskan pelbagai langkah strategik bagi menyediakan persekitaran yang lebih kondusif dan menambah baik kemampuan Malaysia dalam memudah cara aliran keuangan merentasi sempadan. Kedua, program transformasi ekonomi ETP telah mengenal pasti industri keuangan Islam sebagai sektor penting yang akan menyumbang kepada tambahan pendapatan negara kasar sebanyak 7.2 bilion ringgit dan hampir 12,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020. Pembangunan industri keuangan Islam dizahirkan melalui bidang ekonomi utama negara di bawah pendidikan dan di bawah perkhidmatan keuangan. Ketiga, Akta Perkhidmatan Keuangan Islam telah dikuatkuasa pada 30 Jun 2013 baru-baru ini sebagai langkah untuk memodernkan undang-undang bagi mengawal selia pelakuan dan penyeliaan institusi keuangan Islam di Malaysia. Sumbangan industri keuangan Islam melalui nilai tambah kepada keluaran dalam negeri kasar telah meningkat pada kadar purata 32% setahun dan menyumbangkan sebanyak 2.1% kepada KDNK Malaysia pada tahun 2009 berbanding hanya 0.3% pada tahun 2000. Melalui perbandingan pertumbuhan aset perbankan Islam dan takaful pada KDNK pula, pertumbuhannya adalah semakin berkembang dari semasa ke semasa. Tahun 2005, nisbah jumlah aset perbankan Islam dan takaful pada KDNK adalah 21% dan telah meningkat kepada 53% pada tahun 2012. Kerajaan telah mengambil inisiatif yang wajar untuk menangani kekangan terhadap pertumbuhan industri keuangan Islam. Antaranya, pertama, membangunkan modal insan berkepakaran keuangan Islam dan syariah yang mempunyai kepahaman yang tinggi dalam aspek praktikal untuk kedua-dua bidang, iaitu bidang keuangan Islam dan keuangan konvensional. Oleh itu, pengukuhan berterusan dibuat di Pusat Pendidikan Antarabangsa dalam Keuangan Islam INSIF di Petaling Jaya yang menawarkan program profesional keuangan Islam yang bertauliah. Kedua, pengharmonian undang-undang lain yang memberi impak kepada pelaksanaan undang-undang berkaitan keuangan Islam yang lebih efektif perlu dilaksanakan. Sehingga kini, Jawatan Kuasa Khas telah mengenal pasti 9 isu utama yang melibatkan 17 undang-undang untuk penambahbaikan. Dan ketiga, penggunaan prinsip kontrak syariah yang tekal dalam urus niaga keuangan Islam. Bank Negara Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menetapkan piawaian syariah bagi kontrak perbankan Islam yang utama setelah berunding dengan Majlis Penasihat Syariah. Contohnya, mudarabah, murabahah, musyarakah, ijarah, wadiah dan istisna. Piawaian ini bertujuan untuk mentakrifkan ciri penting prinsip asas syariah yang diterima pakai oleh institusi keuangan Islam di samping meningkatkan kepastian dan keyakinan orang ramai terhadap urus niaga keuangan Islam. Terima kasih. Silam. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya amat kagum Tuan Sri Speaker dengan usaha kerajaan yang begitu berani menerokai berbagai bidang untuk dilaksanakan di negara ini, termasuklah Bank Islam, takaful dan lain-lain. Berbeza dengan pihak lain yang tak ada kerja, tak habis-habis nak laksanakan hukum hudud di negara ini.
Soalan saya, Tan Sri Speaker, ialah pengantarbangsaan kewangan Islam dan pembangunan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa adalah matlamat yang digariskan dalam Plan Induk kedua tahun 2011 dan 2020. Sejauh manakah pencapaian usaha kerajaan untuk mengantarabangsakan sektor kewangan Islam mengikut modal Malaysia di peringkat antarabangsa, dan apakah kaitannya usaha ini dengan World Islamic Economic Forum yang sedang berjalan di London sekarang ini? Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, antara kejayaan Malaysia sebagai pusat kewangan antarabangsa, sebagai contoh, kita dalam perbankan Islam memiliki aset ketiga terbesar di dunia, bernilai 12% daripada market share dengan izin ataupun nisbah pasaran. Itu tentang perbankan Islam. Sementara untuk takaful pula, kita mendapat tempat yang kedua dalam dunia, dan nilai nisbah pasarannya berjumlah 28%. Sementara sukuk ataupun Islamic bond, kita nombor 1 dalam dunia, memiliki 2/3 daripada pasaran dunia ataupun 68%, dan nilai pasarannya 506.8 bilion ringgit atau USD 168.9 bilion angka pada Jun 2013. Itu 3 kejayaan yang tidak ada siapa boleh mempertikai. World International Economic Forum yang sedang berlangsung bermula pada hari Selasa, Rabu dan berakhir pada hari ini di London, iaitu Forum Ekonomi Islam Sedunia. Antara kejayaannya terdapat 2,300 peserta daripada 120 negara di dunia, dan kali pertama dalam sejarah kita melaksanakan WIEF ini di kota yang bukan Islam. Sebelum ini 2005 di Kuala Lumpur, 2006 Islamabad, 2007 Kuala Lumpur, 2008 Kuwait, 2009 Jakarta, 2010 Kuala Lumpur, 2011 Kazakhstan, 2012 Johor, dan tahun ini di London. Antara kejayaannya, kerajaan British akan mengeluarkan sukuk Islamic bond bernilai 200 juta pound atau 1.01 bilion, dan antara pemimpin-pemimpin utama negara yang datang, Turki, Brunei, Jordan, Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, Morocco, Pakistan, termasuk David Cameron, Perdana Menteri Britain. Dan WIEF ini adalah inisiatif Malaysia, dan penaungnya tak lain tak bukan pada Perdana Menteri Dato' Najib Tun Razak. Bukit Katil. Terima kasih, Tan Sri. Jadi betul, soalan tambahan saya. Telah dijelaskan oleh Ibu Menteri tadi bahawa Malaysia punya produk simpanan paling mudah hinggalah kepada suku dari segi sistem atau produk-produk di dalam sistem ekonomi Islam. Cuma saya nak minta penjelasan daripada kerajaan, apakah komponen wakaf ini diletakkan pada kedudukan yang penting? Sebab saya lihat wakaf ini kebanyakan dilepaskan ke negeri-negeri dan tidak ada satu penyelarasan yang strategik, di mana kita merasakan bahawa wakaf ini juga merupakan satu perkara yang boleh dikomersialkan, dan kalau dikomersialkan dengan rangka undang-undang yang lebih efektif, lebih membantu kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam. Terima kasih. Tan Sri Yang Betul, terima kasih Bukit Katil. Saya tanya semalam ketika sembahyang Zuhur, Zuhur ke Asar semalam, ya. Isteri masih di Sabah, dia kata, kesian. Ada 5 sebenarnya, ada 6 produk kewangan Islam ini. Yang pertama, perbankan Islam. Kita ada 16 bank yang penuh, 10 Islamic counter dan 6 bank pembangunan. Yang kedua, insurans Islam. Takaful ada 12 syarikat dan 4 dari takaful. Yang ketiga, pasaran modal Islam ni terbagi pada 2. Iaitu yang pertama, sukuk Islamic bond, sudah cerita tadi. Yang kedua ialah equity patuh syariah. Di Bursa Malaysia ada 800 syarikat. Yang keempat, koperasi Islam. Yang terbesar, Bank Rakyat, kemudian koperasi permodalan Felda.
Yang kelima, pajak gadai Islam Ar-Rahnu. Dan yang keenam, sebagaimana yang Bukit Katil sebut, iaitu wakaf. Kementerian Kewangan melalui menterinya telah mengumumkan beberapa perkara tentang wakaf pada bajet 2013 yang lalu, dan kita akan terus mensusuli apakah yang berlaku dari segi sistem wakaf ini, tapi percayalah bahawa kerajaan sedang berusaha untuk meningkatkannya. Terima kasih. Dan Sri beri satu soalan tambahan lagi. Ustaz yang berhormat. Ya. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri yang betul, saya ingin minta Yang Amat Menteri kalau boleh beri ketahu Dewan Yang Mulia ini perbandingan di antara Islamic banking dengan conventional banking. Kerana memang saya sependapat bahawa ramai rakyat pilih Islamic banking pada masa kini. Bolehkah Yang Amat Menteri berikan satu perbandingan kebaikan dari Islamic banking jika dibanding dengan conventional banking? Di antara perkaranya, perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Contoh ya, perbankan konvensional ini berasaskan pemikiran manusia, perbankan Islam berasaskan prinsip syariah. Konvensional kebanyakan berasaskan interest, riba. Perbankan Islam tiada riba, tiada interest yang kita faham. Perbankan konvensional menghapuskan risiko bagi bank, elimination of risk, tetapi perbankan Islam, bank menanggung risiko dengan terlibat dalam transaksi. Perbankan konvensional, keuntungannya tiada batasan, perbankan Islam tertakluk pada batasan-batasan syariah. Kemudian dari segi penalti, perbankan konvensional boleh mengenakan wang tambahan penalti dan compounded interest, interest on interest ya, kepada pelanggan yang mungkir, tetapi perbankan Islam mengenakan dalam bentuk takwid ganti rugi yang ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah yang lebih terjamin dan tidak ada compounded interest. Perbankan konvensional, hubungan bank dengan pelanggan, pemberi pinjam dan peminjam, tetapi dalam perbankan Islam dengan orang yang minjam itu sebagai rakan kongsi, musyarakah, sebagai pelabur dan pengusaha kalau sistem mudarabah, sebagai penjual pembeli dan pemberi sewa dan penyewa disebut sebagai ijarah. Dan kalau saya nak berikan taklimat tentang ini, dia mengambil masa, saya rasa cukuplah sekadar itu. Penjelasan mengenai hal ini, penjelasan. Ramai dalam yang sisi soal jawab yang berhormat, ada penjelasan daripada jawapan lah. Masih. Kita tak faham bedanya bagi more form than substance. Tak apa, okay. I'll let you. Thank you. Tan Sri, yang dipertua, kerana memang ramai di Malaysia ni dia minta penjelasan, bukan soalan, penjelasan yang berhormat. Penjelasan ya. Ini bukan saya soalan nak tanya yang keempat. Penjelasan. Sama ada dari segi perbankan Islam ini, riba tidak boleh dikenakan ini adalah satu peraturan mutlak ataupun prinsipnya supaya tidak menindas. Maksudnya kita mengenakan riba yang terlalu tinggi hingga akan menindas. Jadi adakah ia satu prinsip tidak menindas orang yang meminjam ataupun ia satu absolute prohibition riba ni? Nombor dua, dari perkembangan perbankan Islam yang saya nampak di Malaysia ini, pada mulanya memang sangat ketat, tapi akhirnya produk-produk yang sedang di pasaran memang telah diubah suai, dan sebenarnya jumlah jual beli antara bank dan peminjam ini memang berdasarkan market rate of interest, dikira belakang. Jadi bagi ramai kita ni, more form than substance. Sebab itu saya nak dapat sebenarnya hakikatnya apakah perbezaannya, dan dari segi peminjam ini keadaan sebenarlah. For too many, it is more form than substance. Thank you. Okey, sebelum yang berhormat respon, yang berhormat dulu, yang berhormat Menteri dulu, yang berhormat. Saya ingatkan kembali, ini bukan satu presiden di mana saya benarkan soalan yang keempat. Penjelasan budi bicara saya benarkan atas sebab bahawa isu ini adalah isu penting yang mendapat liputan akhbar apa yang berlaku di London, seperti penjelasan tadi. Saya sebagai seorang Islam pun
kurang arif dengan apa yang disebut oleh menteri yang berkenan. Itu sebab saya benarkan 2 wakil rakyat daripada pembangkang yang bukan beragama Islam untuk kepentingan bersama. Saya ulang balik, this is not a precedent that I am creating. Dan jangan nanti ada wakil rakyat besok lusa berdiri dia kata ini bukan soalan tambahan keempat, ini penjelasan. No more. This is saya enggak di sini saja. Sila Menteri. Terima kasih. Sebagai contoh, dalam senario tahun 83-87 apabila ekonomi merudum, 92, 93, 97, 98, apa yang berlaku pada pelanggan bank konvensional? Mereka merana kerana pembayaran interest boleh menjadi tanpa ceiling jika BLR terus meningkat. Namun, kalau menggunakan institusi perbankan Islam hanya perlu membayar sehingga harga jualan yang telah diakadkan sahaja. Kita panggil sebagai harga jualan. Satu lagi tambahan yang saya ingin maklumkan di sini bahawa antara kelebihan perbankan Islam, pertama diskaun 20% ke atas cukai stamp bagi dokumen perjanjian. Yang kedua, tiada elemen compounding charges yang telah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, mekanisme kadar boleh ubah, membataskan pendedahan pada turun naik kadar kepada harga jualan dikontrakkan berbanding dengan bank konvensional. Oleh kerana itu, dia ada ketetapan dan tidak seperti apa yang berlaku. Sukacita saya gembiralah kerana ahli-ahli berhormat berminat tentang subjek ini. Kita boleh mengaturkan taklimat mengenai sistem kewangan Islam dalam sesi ini. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Azmin bin Ali Gombak. Tan Sri, saya kemukakan soalan yang keempat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang juga kepada adik-adik yang berada di galeri di atas. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Gombak. Izinkan saya menjawab soalan tersebut dalam 3 bahagian. Pertama sekali, dari segi jurang perbezaan antara kaum di Malaysia ini, saya berikan 4 indikator utama. Pertama sekali dalam kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan di kalangan kaum Bumiputera sekarang ini berada pada tahap 2.2% berbanding dengan bukan Bumiputera pada tahap 0.6%. Ini satu perbezaan yang tinggi. Keduanya, pendapatan purata isi rumah sebulan Bumiputera RM4,457 sebulan dan bukan Bumiputera RM6,074 sebulan, maknanya 36% lebih tinggi. Ketiga, dari segi pemilikan equity dalam sektor korporat, Bumiputera setakat tahun 2011 ialah 23.5% dan bukan Bumiputera sebanyak 34.8%. Keempatnya, dari segi pemilikan harta tanah, kediaman kalau mengikutkan jumlah transaksi yang diwujudkan melibatkan kaum Bumiputera ialah sebanyak RM17.7 bilion berbanding dengan bukan Bumiputera RM42.96 bilion. Maknanya 2.4 kali ganda. Pemilikan hartanah perindustrian Bumiputera RM103 juta berbanding dengan RM2.26 bilion untuk bukan Bumiputera, maknanya 22 kali ganda. Dan hartanah perdagangan ataupun komersial dengan izin Bumiputera RM1.5 bilion dan bukan Bumiputera RM11 bilion, maknanya 7 kali ganda. Ini memang kita boleh lihat banyak perbezaan ataupun jurangnya. Keduanya, Tan Sri Yang Dipertua, tentang langkah-langkah program yang dilaksanakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkannya pada 14 bulan September. Program pemerkasaan ekonomi Bumiputera ada 5 teras utama yang telah disebutkan. Mungkin saya sentuh 3 daripadanya. Pertamanya ialah untuk mendaya modal insan Bumiputera dengan memperkukuhkan kapasiti dan juga capability masyarakat Bumiputera. Ini melalui pelbagai program-program yang diadakan, termasuklah institut-institut latihan RKBN dan juga peranan yang dimainkan oleh Talent Corporation. Keduanya, untuk memantapkan pemilikan equity dalam sektor korporat,
menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam pegangan dan penguasaan saham dengan lebih berkesan. Ada beberapa pendekatan termasuklah usaha untuk mewujudkan ESB 2 berjumlah sekitar berjumlah 10 bilion ringgit, dan juga ada program di bawah Equinas dan juga Traju yang akan dilaksanakan. Ketiganya ialah untuk memperkukuhkan aset bukan kewangan yang bertujuan untuk meningkatkan pegangan dan penguasaan berkesan Bumiputera dalam hartanah. Dan ini termasuklah untuk premis-premis perniagaan, dan untuk ini kita akan memperkukuhkan lagi peranan yang dimainkan oleh pelaburan hartanah Bumiputera dan juga agensi-agensi lain termasuklah MARA dan juga UDA yang bakal tak lama lagi kita akan lihat mereka akan mempertingkatkan rancangan-rancangan mereka tak lama lagi. Jadi ini merupakan antara program-program di bawah pemerkasaan ekonomi Bumiputera yang telah diumumkan dan akan dilaksanakan. Ketiganya menjawab secara langsung soalan daripada Yang Berhormat Gombak ialah apakah langkah ataupun program ini akan berjaya. Untuk memastikan program ini berjaya, kita perlu memastikan ia dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah untuk membolehkan ia berjaya dengan lebih cepat dan tepat, ia memerlukan kerjasama daripada semua rakyat, bukan sahaja kerajaan di sektor swasta dan GLC, malah memerlukan bantuan daripada rakan-rakan kita di sektor swasta. Jadi saya pernah sebut di Dewan Yang Mulia ini, di mana kalau kita ikutkan perkembangan pegangan equity berkembang daripada 2.4% pada tahun 1970 kepada 23.5% pada tahun 2011, satu peningkatan yang tinggi tapi masih kurang daripada 30% dengan izin sasarannya, adalah kerana beban untuk melaksanakan dasar ini telah diletakkan semata-mata kepada pihak kerajaan. Jadi saya nak menyeru rakan-rakan kita di sektor swasta di sana agar bersama-sama melaksanakan dan embrace dengan izin program pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini untuk sama-sama kita memastikan jurang perbezaan antara kaum ini dapat dikurangkan. Terima kasih. Tan Sri, saya ingin mengemukakan soalan tambahan dan juga meminta penjelasan. Dua sekali, Tan Sri. Tema perbincangan di kalangan pakar ekonomi hari ini, sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa, ialah persoalan tentang income inequality. Dan kita terima hakikat bahawa di Malaysia pada hari ini, lebih daripada 40% rakyat Malaysia mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,500. Dan 80% daripada mereka adalah golongan Melayu Bumiputera. Maka persoalan saya, apakah langkah ataupun usaha yang akan diambil oleh kerajaan untuk menjamin equitable income distribution sebelum pelaksanaan GST? Yang keduanya, salah satu isu yang agak besar sedang menjadi perdebatan hari ini ialah soal disposable income. Dan kita mendapati golongan muda, young workers ataupun yang saya sebut semalam, yang baru mendirikan rumah tangga dan juga keluarga yang mempunyai tanggungan yang besar, mereka ini sudah tergolong dalam satu kelompok yang dibebankan dengan hutang. Hutang perumahan, hutang kenderaan, pinjaman pendidikan. Dan mengikut laporan FOMCA baru-baru ini, kelompok ini menggunakan 1/3 daripada pendapatan mereka untuk membayar hutang-hutang berkenaan. Dan sudah tentulah dengan pelaksanaan GST, ianya akan terus membebankan golongan ini. Maka persoalan saya, apakah langkah kerajaan untuk meningkatkan disposable income di kalangan masyarakat? Dan akhirnya saya ingin mohon penjelasan Tan Sri, berhubung pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini tentang 5 teras pemerkasaan ekonomi Bumiputera, dan apakah pengumuman ini membuktikan bahawa DEB dan juga model ekonomi baru MEB telah gagal mencapai matlamatnya dan terpaksa
kerajaan dan Perdana Menteri mengumumkan langkah-langkah baru untuk memberdaya ekonomi golongan Bumiputera. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak Tan Sri Yang di-Pertua. Pertama sekali tentang income inequality yang disebutkan tersebut. Sebenarnya kalau ikut survey ataupun kajian pendapatan isi rumah yang kita laksanakan untuk tahun 2012 ini, sebanyak 40% daripada jumlah isi rumah berpendapatan lebih kurang RM3,050 sebulan ke bawah. Jadi bukan 2,500 yang disebutkan oleh Yang Berhormat Gombak tadi. Jadi kita memang ingin memastikan bahawa golongan di bawah 40% ini diberikan banyak tumpuan dan bantuan untuk memastikan pertama sekali pendapatan mereka boleh dipertingkatkan, dan kedua dari segi income support dengan izin untuk menghadapi peningkatan harga barang dan sebagainya. Kita adakan pelbagai program seperti BRIM dan banyak program-program lain. Jadi untuk meningkatkan pendapatan mereka ini, kita banyak program-program latihan yang ataupun reskilling program dengan izin yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi untuk membolehkan mereka meningkatkan kemahiran mereka, dan dengan itu pendapatan mereka akan meningkat. Dari segi soalan kedua tentang disposable income dengan izin dan apakah langkah-langkah untuk mengurangkan beban mereka yang banyak berhutang ini, kita memang akui bahawa dari segi jumlah hutang yang terdapat di negara ini pada kadar 80% adalah satu kadar yang agak tinggi, dan kita memang sering memantau. Kalau kita lihat dari segi apakah jenis pinjaman tersebut, kebanyakannya merupakan pinjaman perumahan dan pinjaman kereta. Dan kita sebenarnya menyambut baik sekiranya hutang mereka ini berkenaan dengan pinjaman perumahan, dan banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan jumlah rumah mampu milik. Jadi bagi saya, jika mereka ini mempunyai pinjaman perumahan adalah satu yang baik kerana kadar pemilikan rumah di kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi. Jadi ini satu yang kita nak galakkan. Yang kita mungkin nak cuba kurangkan ialah di mana hutang untuk hutang peribadi, consumer goods dengan izin, ataupun untuk kenderaan, di mana sekiranya kita mempertingkatkan lagi transport ataupun pengangkutan awam kita, dan insya-Allah tidak perlulah begitu ramai mereka mempunyai kereta yang lebih. Maknanya ada isi rumah yang mempunyai 2-3 kereta sebagainya, dan jadi pada masa hadapan apabila MRT sebagai contohnya akan siap, kita bakal mengurangkan pemilikan kereta, dan juga dari itu pemilik beban hutang akan dikurangkan. Ketiganya ialah tentang komen dasar DB, adakah ia telah gagal? Ini telah saya jawab Tan Sri Yang di-Pertua sebelum ini, dan juga baru saya sebut tadi. Sebenarnya kejayaan ini akan boleh didapati sekiranya beban melaksanakan dasar negara ini bukan dasar kerajaan semata-mata, tapi sesuatu yang kita harap semua menerimanya, adalah supaya sektor swasta bersama-sama memberikan peluang perniagaan yang saksama ataupun equitable kepada peniaga-peniaga Bumiputera, memberikan peluang pekerjaan di peringkat pengurusan tertinggi yang lebih adil dan sebagainya. Sebelum ini ada terdapat laporan bahawa seorang yang menggelarkan diri beliau pakar ekonomi daripada sebuah institut di negeri di sebelah utara yang mengatakan kononnya Bumiputera itu tiada kualiti. Ini merupakan satu kenyataan yang saya rasa tidak bertanggungjawab,
Dan kalau ramai mereka yang begini, memang susahlah kita nak mencapai program pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Jadi saya nak seru rakan-rakan kita di sektor swasta itu menerima dan menjayakan program ini. Terima kasih. Tan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ngikut jawapan daripada Menteri. Terima kasihlah Menteri. Jawapan cantik. Beautiful. Ya. Lah. Soalan yang dua daripada Gombak pun tidak berapa jelas jawapan. Sebab ada soalan berkenaan dengan Bumiputera daripada Sarawak. Tak dengar pun jawapannya. Itu satu. Keduanya, saya melihat program atas pemeriksaan ekonomi Bumiputera ini banyak. Memperkasakan Bumiputera. Program-program seperti mana sama dengan DEB dulu. MPPB ditubuh. Tapi apa masalah dia? Kononnya Bumiputera ini tak ada quality. Tak tahulah di mana kenyataan itu. Kalau tak ada quality, itu juga satu sebab-sebabnya pemantauan. Menteri yang bertanggungjawab ni, kerajaan yang bertanggungjawab, jangan tuding cari kepada pihak swasta. Menteri yang bertanggungjawab. Saya mau tanya, apakah target sasaran yang berhormat menteri ini pada tahun hadapan ni untuk meningkat equity korporat kita dalam equity korporat? Dan keduanya, saya melihat program-program yang diletakkan dalam polisi ini, dasar ini, sungguh cantik. Seperti dulu. Cantik. Tapi bagaimana dengan pelaksanaannya? Misalnya, pelantikan kontraktor. Memang dilantik Bumiputera. Tapi melaksananya siapa? Menteri. Siapa menteri? Siapa di tempat pembinaan? Siapa orangnya? Siapa mandurnya? Siapa tanya dari menteri? Adakah ini diteruskan pemeriksaan pemantauan? Saya tahulah kalau Gombak Menteri Besar nanti mungkin boleh buat ni. Tapi tak layak. Minta maaf, tak layak lah. Silakan Menteri. Terima kasih. Yang berhormat, tentang jurang di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak, memang kita akui bahawa kalau kita lihatkan sebagai contoh Tan Sri Yang di-Pertua, kadar kemiskinan negara adalah pada kadar 1.7%, tetapi kalau di negeri Sabah sebagai contohnya adalah lebih tinggi pada kadar 8.1%. Tapi 8.1% itu dalam konteks pengurangan daripada 19% 3 tahun seawalnya merupakan satu progres perkembangan yang baik. Dan kita memang sedar banyak lagi yang perlu dibuat untuk mengurangkan kadar kemiskinan ini. Itu insyaAllah kita akan berusaha sedaya upaya. Yang saya sebutkan tadi menyeru pada sektor swasta bukan saja meletakkan beban kepada kerajaan, tidak bermakna kita nak kurangkan beban kerajaan, tidak. Kerajaan akan terus melaksanakan program-program yang telah pun dikenal pasti. Dan kadang-kadang kita, bukan saya nak cakap pasal perancangan, tapi yang pentingnya ialah pelaksanaan. Saya sebutkan sektor swasta adalah kerana kalau kita ikut realiti ekonomi negara ini, gross GDP ialah sekitar 1 trilion ringgit. Dan antara sektor awam dan sektor swasta ialah sebanyak 42% di sektor awam dan selebihnya majoritinya di sektor swasta. Jadi kalau semua kontrak-kontrak sahaja ditumpukan kepada sektor awam, Tan Sri Yang di-Pertua, memang sukar ataupun lambat nak mencapai sasaran tersebut. Sebab itulah saya akan katakan tadi, saya minta sektor swasta yang mempelopori aktiviti ekonomi di negara ini memainkan peranan mereka juga. Jadi bukan to the exclusion dengan izin sektor awam ini. Terima kasih, Tan Sri. Soalan tambahan. Sila Yang Berhormat. Terima kasih
Tan Sri. Dalam soalan ini disebut Sabak sama Sarawak. Tak apa, saya kasih sama 2 Sabak. Saya mau tahu. Pelan-pelan kita sikit, jangan mempunyai bermak. dasar. Soalan itu yang bermak pelan-pelan sikit, jangan macam putatan, jangan agresif. Menteri ini dia menjawab dengan Kita mempunyai dasar dahulu. DEB, Dasar Ekonomi Baru Bumiputra. Pertama saya mau tanya, sampai mana dasar ini? Sampai mana? Berapa banyak pencapaian? 5% kah? 10% kah? 20% kah? Sekarang kita ada dasar baru PEB pula. Jadi kita ini dasar atas dasar. Kita belum nampak kenyataan. Jadi saya mau tahu, Menteri mungkin bagi tahu kita, target kita untuk PEB ini sampai bila? Kita mau tahu sampai bila, dan kita mau tahu bolehkah berjaya dengan dasar yang baru ini, kerana DEB sudah gagal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelabakan. Dari segi pencapaiannya, saya katakan tadi setakat tahun 2011, pemilikan equity di kalangan kaum Bumiputra adalah sebanyak 23.5%. Dan dengan adanya program pemerkasaan yang telah diumumkan, kita berharap agar target 30% ini akan dicapai dalam masa sebelum tahun 2020. Jadi ini yang kita sasarkan. Itu yang saya kata, kalau yang lain semua memainkan peranannya, insyaAllah kita akan dapat mencapai sasaran ini dengan lebih awal lagi. Terima kasih. Masih Yang Berhormat Datuk Linda Sen Taulin Batu Sapi. Dan Sri Yang Dipertua, soalan nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, projek menaik taraf lapangan terbang Sandakan bertujuan memberi keselesaan kepada pengguna-pengguna perkhidmatan kapal udara yang semakin meningkat di Sandakan. Kos projek berjumlah 70 juta ringgit dan dijangka siap pada 30 hari bulan November 2014. Komponen-komponen ataupun skop-skop projek meliputi kerja-kerja menaik taraf fasad bangunan terminal, kerja menaik taraf bangunan Central Utility Building, kerja-kerja kemasan dalaman dan luaran yang melibatkan kemasan interior dan exterior wall, ceiling and floor, fixed bridge and walkway and ramp dengan izin. Di samping itu juga kerja-kerja tanah dan kerja-kerja menaik taraf sistem perparitan. Bagi meningkatkan kecekapan operasi dan keselamatan penumpang, skop projek juga melibatkan penambahan kaunter daftar masuk ataupun check-in kaunter, seterusnya penambahan kaunter immigration, penambahan kamera litar tertutup ataupun CCTV, dan juga penyediaan kemudahan lift serta eskalator yang baru. Batu Sapi. Terima kasih dan Sri Yang Dipertua. Soalan tambahan saya adalah, apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di lampangan terbang Sandakan, khususnya pada masa ketibaan dan keberangkatan pesawat-pesawat MAS atau AirAsia? Terima kasih. Yang Amat Tan Sri Yang Dipertua, setakat ini kesesakan di lapangan terbang Sandakan tidak begitu ketara kerana penerbangan pada dasarnya tidak begitu tinggi, kerana mengikut data passenger ataupun penumpang, Sandakan pada 2012 hanya setakat 834,626 penumpang. Kalau berbandingkan dengan KLIA,
39,000, hampir 40,000 penumpang. Dan dalam penerbangan, ianya hanya melibatkan penerbangan domestik. Untuk makluman, Maswing daripada Kota Kinabalu satu minggu 28 kali, Mas daripada Kuala Lumpur ke Sandakan hanya 7 kali seminggu, dan juga AirAsia ke Sandakan hanya 21 kali seminggu, dan selainnya KK Sandakan hanya 14 kali seminggu, dan KK Sandakan AirAsia 14 kali seminggu. Jadi kesesakan tidak begitu sangat mendesak. Kota Baru, soalan spesifik. Sila. Ya. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Menteri yang menjawab. Soalannya spesifik tapi ubah tempat sikit, Tan Sri. Mengenai lapangan terbang juga, Tan Sri. Tan Sri Yang Di-Pertua, kita tahu bahawa lapangan terbang ni berkait rapat dengan pelancongan. Oleh sebab itu, lapangan terbang yang maju perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri mengenai apakah kementerian mempunyai cadangan untuk mempertingkatkan dan menambah baik lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru di Kota Baru, kerana lapangan terbang ini mempunyai sebanyak 31 penerbangan sehari, melibatkan MAS 6 penerbangan, AirAsia 8 penerbangan, Firefly 13 penerbangan, Malindo 4 penerbangan. Contohnya jumlahnya 31. Sedangkan saya bagi perbandingan sikit, lapangan terbang Kuantan, saya dipahamkan ada 2 penerbangan MAS sehari, 2 penerbangan Firefly seminggu. Tetapi dalam bajet 2014 pada tahun ini, kerajaan memperuntukkan sejumlah besar juga untuk menaik taraf lapangan terbang Kuantan. Jumlah pengendalian penumpang pada tahun 2012 di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru adalah 1,259,205 orang, meningkat 11% berbanding dengan tahun 2011. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, apakah perancangan kementerian untuk mempertingkatkan lapangan terbang Kota Baru, terutamanya memanjangkan landasan ataupun runway-nya? Terima kasih. Terpulang sama Menteri untuk menjawab atau tidak. Yang Berhormat, yang saya ingatkan, sama ada soal spesifik atau tidak, kita harus bersikap adil kepada Menteri. Kadang-kadang soalan itu walaupun relevan, soalan Kota Baru baik, tetapi tidak adil bagi Menteri kerana saya rasa dia tidak ada fakta. Itu pulang kepada Menteri menjawab atau tidak. Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, saya menjawab apa yang maklumat yang saya ada. Sila. Yang Berhormat Datuk Yang Tan Sri Speaker, mengenai penambahbaikan ataupun pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra, memang pihak MAB ada perancangan untuk membesarkan, memandangkan lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang domestik yang kedua paling pesat dalam segi passenger ataupun penumpang. Dan pihak MAB sekarang dalam perancangan untuk memperbesarkan, cuma pihak MAB ada kekangan kerana kawasan lapangan terbang itu amat kecil dan hampir dengan jalan utama. Jadi maka sebab itu perancangan sedang dibuat tetapi belum dimutamatkan. Terima kasih. Tapi Yang Berhormat, tanah sudah diambil dan telah diberikan oleh kerajaan negeri. Sekarang ni tanam kelapa saja, tak buat lagi. Itu yang saya soalkan. Terima kasih. Seperti saya sebutkan tadi, Pak MAB sedang dalam perancangan membesarkan. Cuma dia ada beberapa kekangan. Walau bagaimanapun memang ada dalam perancangan dan insya-Allah tidak lama lagi akan dimutamatkan pembesaran
lapangan terbang Sultan Ismail Putra. Yang berhormat Dr. Izani bin Haji Husin, Pangkalan Cepa. Tuan Sri Speaker, soalan saya nombor 6. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Sri Speaker, pada masa ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat belum lagi bercadang untuk memberikan bantuan khas kepada golongan orang kurang upaya tanpa syarat. Namun begitu, kerajaan telah menyediakan pelbagai skim bantuan dan insentif kepada OKU supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih sempurna lagi. Pada masa yang sama, kementerian turut memberikan tumpuan kepada pendekatan productive welfare bagi membantu para penerima bantuan kebajikan, termasuklah OKU untuk berdikari. Antara program yang telah diperkenalkan ialah program Satu Azam yang mana telah mencatatkan penyertaan dari tahun 2010 hingga 31 Ogos 2013, 236 orang peserta daripada kalangan orang kurang upaya. Program ini bertujuan untuk membantu mereka menjana pendapatan dan seterusnya hidup berdikari. Antara langkah kerajaan untuk membantu OKU pula adalah seperti berikut. Iaitu pertama, insentif kepada golongan orang kurang upaya melalui skim allowance pekerja cacat EPC yang dengan kadar RM300 sebulan. Yang kedua, untuk EPC, pertimbangan kelayakan siling pendapatan OKU yang bekerja juga telah dinaikkan daripada RM750 sebulan kepada RM1,200 ke bawah bermula tahun 2008. Dengan kenaikan ini, lebih ramai OKU yang bekerja layak untuk menikmati EPC. Yang ketiga, pengenalan skim bantuan baru iaitu bantuan penjagaan pesakit kronik terlantar dan OKU terlantar dengan kadar RM300 sebulan seorang bagi mengurangkan beban kepada penjaga yang menjaga mereka. Yang keempat, OKU yang menerima pension ilat perkeso dan masih bekerja sendiri boleh dipertimbangkan untuk menerima EPC mengikut syarat dan kelayakan sedia ada. Yang kelima, skim bantuan OKU tidak berupaya bekerja telah diluluskan pelaksanaannya di mana kadar bantuan adalah sebanyak RM150 sebulan seorang kepada golongan OKU yang berusia antara 18 hingga 59 tahun dan tidak mampu bekerja. Yang keenam, penjagaan dan pemulihan OKU masalah pembelajaran di 7 buah Taman Sinar Harapan. Yang keenam, yang ketujuh, pemulihan dalam komuniti PDK untuk memberikan intervensi awal dan pemulihan OKU di 486 buah PDK di seluruh negara. Yang ke-8, penempatan pekerjaan bagi OKU yang tidak dapat berdaya saing di 2 buah bengkel terlindung. Yang ke-9, latihan vokasional dan pemulihan OKU fizikal di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan PLPP Bangi. Yang ke-10, perkhidmatan job coach untuk memberi sokongan pekerjaan kepada OKU. Yang ke-11, memberikan allowance khas sebanyak RM150 sebulan kepada OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti dan pelajar OKU di bawah kelolaan Pertubuhan Sukarela Kebajikan. Yang ke-12, insentif dalam bentuk grant pelancaran turut diberikan kepada golongan OKU yang ingin menjalankan perniagaan untuk menjana pendapatan. Dan yang akhirnya, skim galakan perniagaan oleh Kementerian Sumber Manusia turut ditawarkan kepada golongan OKU untuk meluaskan perniagaan. Terima kasih. Pangkalan Cepa. Tidak ada soalan tambahan. Jelas. Bukit Mentajam. Ada. Bukit Mentajam. Sila, paling sulung. Dia pas. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri yang yang menjawab soalan pada pagi ini. Bantuan tidak kita nafikan bahawa bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini memang banyak membantu meringankan beban penerima-penerima, terutamanya yang kita katakan pada hari ini adalah penerima bantuan OKU. Jadinya saya nak bertanya dengan Yang Berhormat Menteri,
Selain daripada program-program di bawah program Satu Azam seperti yang Berhormat Menteri nyatakan tadi, boleh tak juga yang Berhormat Menteri kongsikan di dalam Dewan ini lain-lain program keusahawanan yang bersesuaian, kerana sekarang ni saya tengok kebanyakan OKU, peserta OKU ini terlibat dengan refleksologi. Sudah semestinya ada lain program keusahawanan yang boleh disertai oleh penerima bantuan khas OKU ini. Jadi saya harap yang Berhormat Menteri boleh kongsikan dalam Dewan ini, dan juga saya mohon sekiranya boleh diberikan secara perincian, secara bertulis mengenai data-data penerima program galakkan usahawan di bawah Kementerian Wanita. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Parit Sulong. Memang selain daripada Satu Azam, memang melalui Satu Azam tu pun banyak program. Mungkin kita berikan mereka alat untuk menjahit, alat untuk memasak dan sebagainya. Jadi termasuklah usahawan tu usahawan yang terlibat dengan jahit menjahit, usahawan yang terlibat dengan masak memasak untuk menyediakan makanan. Selain daripada itu, di bengkel kita memang menyediakan beberapa kursus yang membolehkan orang-orang upaya ini menjadi usahawan dalam berbagai bidang. Antara kursus yang diberikan dalam bengkel kita yang terlindung, yang ada dua, satu di Sungai Petani dan satu lagi di Kelang itu, ialah kursus untuk membuat coklat. Jadi mereka ini nanti akan keluar, bolehlah menjadi usahawan yang mengeluarkan coklat. Juga bengkel khusus untuk membuat roti. Jadi apabila mereka keluar nanti, mereka bolehlah juga membuat roti ataupun membuka bakery mereka. Ada juga bengkel jahitan, ada juga bengkel khusus dobi, maka mereka boleh memulakan perniagaan sebagai tukang dobi, kedai dobi sebagainya. Dan juga kerap tangan. Ini juga membolehkan mereka menghasilkan kerap tangan. Saya telah melihat di satu pusat latihan kita di Bangi, pusat latihan perindustrian dan pemulihan, mereka juga dapat menghasilkan hasil lukisan yang begitu cantik sekali daripada kain batik. Dan saya terkejut bila saya bertanya, rupanya ini adalah dihasilkan oleh peserta kita orang kurang upaya. Maka di situ juga mereka boleh menjadi usahawan yang menghasilkan mereka bentuk lukisan-lukisan daripada batik yang cantik yang boleh dijual oleh mereka kepada kita semua. Dan harapan kita supaya masyarakat tidak menstigmakan mereka ini dan menganggap bahawa mereka ini mempunyai keupayaan-keupayaan yang tidak ada bezanya daripada orang yang berupaya. Oleh itu, berikanlah mereka peluang untuk mendapat pendapatan, dan jika mereka menjadi usahawan di mana-mana, kita bagi peluang untuk mereka menjual dan kita membeli. Saya juga ingin memaklumkan bahawa selain daripada itu, mereka juga diberikan kursus dalam pusat latihan perindustrian dan pemulihan di Bangi ini untuk mereka fashion, dalam bidang elektrik juga, dalam sistem maklumat juga, dalam elektronik, membuat alat sokongan prostetik dan ototik, multimedia, dan juga membuat kursi roda. Saya ingin kongsi juga dengan Yang Berhormat dan dengan Dewan Mulia ini, di Sabah, di negeri asal saya, terdapat kumpulan anak muda OKU yang telah pun memulakan perniagaan mereka sebagai usahawan, yang kini sudah berjaya menghasilkan alat-alat prostetik ini. Dan mereka ini nampaknya cukup berjaya. Dan di sinilah kita akan membantu mereka dengan memberikan grant pelancaran 2,700 bagi seorang, one off, dan juga dibantu pula oleh Jabatan Tenaga Kerja yang juga menyediakan bantuan untuk mereka memulakan usaha untuk menjadi usahawan. Terima kasih. Terus. Saya nampak tadi seputih berdiri, sekarang tidak berdiri. Jadi saya. Tak apa, salam. Okey, salam. Baik, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Soalan tambahannya berhubung dengan OKU ni, kita cukup kagumlah dengan senarai
kursus-kursus yang disediakan untuk pihak OKU. Saya ingin bertanya sama ada pihak kerajaan telah membuat satu kajian sejauh mana kursus-kursus ini telah mencapai kejayaan, dalam arti kata daripada database yang ada pada pihak kerajaan, berapa ramai yang hadir kursus dan berapa peratus daripada mereka telah mencapai kejayaan, memulakan perniagaan dan mampu untuk berdikari. Dan untuk membantu ke arah itu, selain daripada bantuan one-off yang disebutkan tadi sebanyak 2,700, ada tak lagi kelonggaran ataupun keistimewaan yang diberikan pada syarikat-syarikat yang dikendalikan oleh OKU seperti status perintis ke, tax exemption ke, dan sebagainya. Kalau ada, maka saya harap bahawa pihak menteri ataupun timbalan menteri boleh maklumkan pada Dewan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat daripada Salam. Apa kita dalam Dewan semua bersahabat. Sebenarnya untuk makluman Shah Alam dan Dewan yang mulia ini, kita juga mempunyai program apa yang kita panggil job coach. Di mana pelatih-pelatih yang telah kita latih di pusat-pusat latihan kita ini, kita juga memberikan coaching kepada mereka supaya mereka boleh satu memulakan perniagaan, keduanya boleh bekerja di mana di tempat-tempat yang sesuai untuk mereka bekerja. Job coach ini ialah di mana mereka ni yang dilantik menjadi job coach ini berperanan sebagai one-to-one training. Dan hasil daripada itu di mana kita telah memperuntukkan sebanyak 300,000 sehingga kini, dan setakat September 2013 kita dapati hampir 30 buah syarikat swasta telah mengambil lebih kurang 600 orang OKU untuk bekerja dengan menggunakan perkhidmatan job coach ini. Jadi ini salah satu saya rasa kejayaan yang baik, dan usaha ini kita teruskan lagi. Selain daripada itu, untuk makluman juga kita mempunyai sistem pendaftaran OKU. Melalui sistem pendaftaran OKU ini banyak kelonggaran dan banyak keistimewaan yang diberikan kepada OKU kita dengan kementerian-kementerian yang lain, termasuklah Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan. Melalui Kementerian Kewangan ini adalah insentif-insentif untuk mereka yang memberi penggajian kepada OKU mendapat pelepasan cukai dan lain-lain lagi. Mana yang lain-lain nanti yang berhormat saya akan berikan lagi kepada Yang Berhormat secara bertulis, insyaAllah. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Madius Tangau Tuaran. Terima kasih Tan Sri yang dipertua soalan saya, soalan nombor 7. Terima kasih Yang Hormat, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Apabila persoalan berhubung dengan immigration dibangkit di negeri Sarawak dan Sabah, keadaan dan cara menanganinya adalah berbeza sedikit dengan cara menangani perkara tersebut dan perkara yang sama di Semenanjung Malaysia. Jadi dalam keadaan sedemikian, apabila banyak masyarakat Filipin oleh kerana pergolakan berlaku di negara tersebut pada tahun 70-an memasuki Sabah, dan masalah ini berlarutan hingga ke tahun 90-an. Pada tahun 90-an, pada tahun 1997, kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas khas di bawah Majlis Keselamatan Negara untuk menangani masalah pendatang asing tersebut. Ini berbeza kalau dibanding dengan di Semenanjung Malaysia, di mana pendatang asing adalah terus di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Immigration. Dengan hal yang demikian, pada tahun 1999, hari bulan ini, tahun ini penting ya,
kerajaan menerusi melalui Menteri Dalam Negeri sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal immigration telah memutuskan untuk memberi kad IM13 ataupun IMM13 kepada warga Filipina yang telah memasuki dan bermustautin di Sabah sebagaimana yang saya telah sebut tadi. Mereka adalah golongan yang telah keluar dari Filipina sebab pergolakan yang saya sebut. Keputusan itu ialah atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk membolehkan pemegang dokumen tersebut bergerak, tinggal, belajar dan bekerja di Sabah. Keputusan tersebut telah dibuat sebagai salah satu langkah penyelesaian masalah pendatang asing di Sabah pada ketika itu. Dan didapati sebanyak 98,427 orang yang telah didaftar. Dan pada masa sekarang yang tinggal aktif hanya 60,248 orang sahaja di Sabah. Dan di Sarawak didapati hanya 287 orang yang pemegang kad IM13 ini. Tetapi tidak ada lagi di Semenanjung Malaysia. Sekian, terima kasih Tan Sri. Tan Sri, yang pertua soalan tambahan. Soal pengeluaran dokumen MM13 ini, saya telah bertanya secara konsisten selama 8 tahun dalam 2 penggal saya di Parlimen dahulu. Dan pada ketika itu saya diberitahu di Dewan Yang Mulia ini bilangannya dokumen dikeluarkan sebanyak lebih kurang 57.199 secara konsisten. Baru-baru ini saya telah difahamkan bahawa perangkaan yang diberikan oleh Perdana Menteri tadi 98.000 adalah dokumen telah dikeluarkan. Jadi saya ingin tahu dari mana lebihan itu. Kenapa sampai 98? Sedangkan seperti mana dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi, dokumen IM13 ini diberikan kepada pelarian yang terlari daripada Filipina ke negeri Sabah, dan kita telah memberi laluan membenarkan mereka tinggal di sini tanpa apa-apa dokumen paspor dan sebagainya. Sebaliknya diberikan dokumen IM13 dikecualikan daripada paspor antarabangsa. Persoalannya di sini ialah satu, dari mana tambahan itu? Sedangkan kedatangan pelarian sudah berakhir. Dari mana datangnya itu? Yang kedua, soalan asal saya yaitu apakah masa depan pemegang dokumen ini? Sampai bilakah dokumen ini diperbaharui? Sebab dokumen diperbaharui setiap tahun, tapi sampai bila? Sampai bila dia akan diperbaharui dan apakah masa depan pemegang dokumen IM13 ini? Soalan seterusnya bagi saya ialah sebenarnya saya difahamkan yang telah dikeluarkan dokumen 13 ini bukan saja pelarian Filipina, tetapi juga daripada Indonesia selepas konfrontasi 60-an dahulu. Pertanyaan saya ialah adakah dokumen IM13 daripada Indonesia ini ke Sabah ini masih diperbaharui setiap tahun? Dan begitu juga, adakah benar bahawa terdapat lebih 10,000 Rohingya daripada Myanmar diberi dokumen IM13? Apakah benar? Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Pemberian IM13 ini kepada masyarakat yang didapati di kos negara kita oleh kerana mereka tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memasuki negara ini, dan sebab-sebabnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi ialah asas dasar keprimanusiaan, dan pemberian itu dalam satu jangka masa. Jadi memang saya cukup yakin apabila Yang Berhormat mendapat jawapan pada ketika dulu, mungkin pada ketika itu jumlahnya sedemikian, tetapi pada masa ini jumlahnya ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi.
Jadi dalam satu jangka masa, walaupun pada masa sekarang kita tidak lagi memberi dokumen ini, kita tidak mengeluar lagi mengeluarkan IM13 ini kepada mana-mana orang lagi semenjak awal tahun 2000. Jadi yang kedua, soalan yang berhormat ialah apakah masa depan? Itu soalan yang kedua. Yang pertama, dia sudah ada generasi sendiri, Tan Sri yang lebih tua. Generasi yang pertama, dia akan kekal diisu dengan IM13 ini. Dia akan akan diperbaharui. Oleh kerana landasannya masih sama. Mereka tidak dapat dikembalikan ke negara mereka oleh kerana soalan dokumentasi. Dan kita tidak boleh mengusir begitu saja, melainkan orang itu boleh diusir ke satu-satu negara. Itu landasan yang asas diambil oleh kerajaan Malaysia. Yang kedua, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Dan ada di kalangan, kalau kita lihat perbezaan 98 dengan 60,000 itu perbezaan. Sebab dia ada di kalangan anak-anak dan cucu-cucu mereka ini telah layak menerima kewarganegaraan. Satu fakta. Yang kedua, ada juga di kalangan mereka ini telah dapat dokumen daripada kerajaan mereka dan telah kembali ke negara mereka sendiri. Yang ketiga ialah ada di kalangan mereka ini telah meninggal dunia, dan yang meninggal dunia ini lah yang mengurangkan fakta numbers yang saya sebut tadi, 98 jumlah asal dan sekarang yang aktif hanya tinggal 60,000 saja lagi. Jadi generasi yang awal itu dia akan hilang begitu saja. Dia akan habis begitu saja, melainkan dia dapat dalam 3 fakta tadi. 3 fakta yang saya sebut tadi. Satu, dia mendapat dokumen daripada kerajaan mereka. 2, meninggal dunia. Ketiga, dia telah mendapat kewarganegaraan Malaysia yang sah mengikut perlembagaan atas budi bicara kerajaan. Nombor 2, daripada Indonesia memang, kalau di Sarawak, kalau lihat yang hormat, yang di Sarawak itu 200 berapa saya sebut tadi, ialah semuanya daripada 287. Semuanya warga Indonesia sebenarnya. Tetapi yang di Sarawak itu telah banyak habis kembali. Sebabnya perhubungan di antara Malaysia ataupun Sarawak dengan Kalimantan itu amat baik sekali. Dan wakilnya bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya mereka ini dihantar balik ke seberang sana, dan kalau mereka mahu masuk ke Malaysia, mereka akan masuk dengan cara yang sah. Dengan keadaan sedemikian, jumlah rakyat Malaysia, Indonesia yang diberi IM13 pada ketika itu telah amat berkurangan, hanya tinggal 287 orang saja lagi. Jadi bagi anak-anak ini, orang ini dan cucu-cucu mereka ini, sebenarnya Tan Sri, saya ambil perkataan yang diguna oleh Yang Berhormat daripada mana semalam berucap. Dia kata dulu daripada Serdang tu, lupa saya kawasan dia. Dia kata mereka ini tidak tahu negara lain lagi. Inilah negara yang mereka tahu. Dia tidak tahu negara lain. Dia tidak tahu Indonesia, dia tidak tahu dengan Filipina. Negara yang mereka tahu ialah Malaysia. Jadi dengan landasan itu, ada di kalangan mereka ini akan diberi kewarganegaraan atas budi bicara dengan memenuhi syarat perundangan yang kita ada dalam negara ini. Tan Sri Yang Bertuah, sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Saya sebenarnya nak ikut yang soalan ni yang tanya apakah masa depan yang pemegang IM13 ni, tapi saya sebenarnya nak tanya, kita lihat di Sabah ada ramai kanak-kanak, kita kata street children, macam bila saya pergi ke Lahad Datu, ramai ni anak-anak bajau, mereka tidak dapat masuk ke sekolah, dan tapi mereka di kalangan budak-budak ini memang ada yang amat berminat untuk belajar, dan saya pernah lihat ada NGO cuba tubuhkan sekolah yang swasta bagi pengajaran kepada mereka. Dan saya juga difahamkan di Kuala Lumpur juga ada terdapatnya sesetengah kanak-kanak yang tidak ada dokumentasi
Dan juga mereka ni ada NGO juga yang cuba bagi sedikit pendidikan kepada mereka. Soalan saya ialah, kalau kita nak buat satu pengiraan, memang ramai tau kanak-kanak macam ni. Kalau kita tak bagi mereka masuk sekolah atau dan biarkan mereka ni saja, mereka akan menjadi satu masalah sosial yang lebih besar. Bila mereka dewasa, mereka tak ada keupayaan untuk berdikari dalam masyarakat kita dan mereka tidak dapat balik ke negara asal mereka dan mereka ramai dilahirkan di Malaysia. Jadi soalan saya ialah, apakah kerajaan ada apakah pandangan kerajaan terhadap kanak-kanak yang street children, yang mereka yang dilahirkan di Malaysia tapi tak ada dokumentasi ini? Adakah kita akan cuba bagi mereka setingkat pendidikan supaya mereka mungkin satu hari nanti mereka boleh berdikari dan bekerja di Malaysia? Terima kasih, Yang Hormat. Soalan Sabah saya lagi, saya tambah sikit, Yang Hormat Tan Sri. Sebenarnya soalan masyarakat yang di bawah IM13 ini terletak di bawah penyelidikan Suruhanjaya Diraja yang sekarang menyelidik di Sabah tu. Jadi keputusan Suruhanjaya ini akan menjadi satu panduan kepada KDN untuk melaksanakan tugas di bawah soalan ini. Termasuklah apa yang Berhormat sebut. Maknanya kalau Suruhanjaya Diraja di Sabah tu nanti memutuskan apa saja tindakan kepada mereka yang sebagai street children, pasir dan sebagainya, banyak lagi jenis-jenis anak-anak yang tidak ada ibu bapa yang berkeliaran begitu saja, orang yang di laut, orang yang di darat, orang yang di pinggir tu, di Sabah tu, yang tidak ada pendaftaran. Kita akan menunggu, kita sedang menunggu keputusan yang dibuat oleh Royal Commission of Inquiry ini. Kalau apa saja dia yang diputuskan, kita akan guna itu sebagai satu guideline mengambil tindakan ke seluruh negara. Jadi Yang Hormat, KDN adalah mempunyai semangat prihatin dan pri kemanusiaan, Yang Hormat. Terima kasih. Yang Hormat, sisi pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Tan Sri Yang di-Pertua.